أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan umurnya di antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya. Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya. Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu, kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, susah kami memilihnya, dan kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah sawah bendang, dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menjerus tanaman. Ia pula tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka tak ada belang, tak ada tapung pada warnanya. Mereka berkata, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu menyembunyikannya. Maka kami berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu membunuhnya. Ayat ini menyatakan kisah yang sangat menarik. Kisah lembu betina, Al-Baqarah,
nama surah ini, Suratul Baqarah. Hanya berkisah ini. Yang disebut dalam kisahnya pendek beberapa ayat saja, tetapi ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Apa yang menarik, Allah Ta'ala memulakan perintah menyembelih lembu kepada Bani Israel. Bani Israel mempertikakan perintah menyembelih lembu, lalu membanyakkan soal. Didahulukan perintah, dikemudiankan sebab berlakunya kisah. Sepatutnya cerita sebab dulu. Cerita sebab dulu. Dikemudiankan wa id qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dha kadzalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang, lalu kamu menyembunyikan untuk melepaskan diri daripada kes membunuh ini, Allah mendahkannya apa yang kamu sembunyikan. Lalu kamu suruh ambil beberapa anggota lembu itu, pukul pada mayat. Mayat itu akan hidup dan menceritakan, itulah Allah menghidupkan orang mati supaya kamu berakal. Disebut cerita kemudian, perintah dulu. Menunjukkan yang penting bagi seorang yang beriman bukan cerita. Yang penting perintah Allah. Cerita ni nak sedap dengar je. Kita suka sangat ke cerita ni, nak dengar cerita dulu. Allah Ta'ala mengajar kita pentingkan perintah Allah dulu. Jangan kira cerita. Nak tahu cerita dulu baru nak ikut. Nak tahu hikmat dulu baru nak ikut. Nak tahu tujuan dulu baru nak ikut. Nak tahu boleh pahala ke tak baru nak ikut. Ini perangai manusia yang sangat lemah imannya. Yang penting ialah beriman apa sahaja Allah Ta'ala perintah, walaupun tak tahu apa, walaupun tak faham apa. Ini perintah Allah, percaya. Macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang disebut As-Siddiq, orang yang benar-benar beriman, percaya membenarkan Nabi SAW. Bila Nabi kata Allah Ta'ala bawa dia ke langit, ke Baitul Maqdis, dalam masa satu malam, naik ke langit sampai langit ke-7, Sidratul Muntaha, dalam masa satu malam sahaja. Perjalanan yang jarak jauhnya triliun tahun perjalanan cahaya. Bukan perjalanan suara. Cahayanya lebih laju pada suara lagi. Triliun tahun, triliun tahun. Dari bumi ke langit yang pertama ke bintang sudah ratus-ratus tahun perjalanan. Ini triliun tahun perjalanan dalam satu malam. Bila Nabi cerita ke Abu Bakar, Abu Bakar kata betul, saya percaya beriman. Ini as-siddiqin. Di sinilah hikmat mengapa Allah Ta'ala sebut sembelih lembu dulu, tak sebut cerita dulu. Cerita kemudian. Bila dia bunuh, dia letakkan mayat antara dua kampung supaya kampung ini kelahi, tak tahu sebab dia bunuh. Lalu bertemu, tuduh-menduh terus satu lain, dan bertemu Nabi Musa. Ceritanya kemudian. Allah Ta'ala sebut perintah dulu. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada Nabi Musa, dalam bahasanya berfirman, berkata kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, pada Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah Ta'ala memerintah kamu menyembelih seekor lembu betina. Allah Ta'ala suruh kamu sembelih seekor lembu betina. Sepatutnya iga adalah lembu betina mana pun, kurus ke, gemuk ke, besar ke, kecil ke, asal lembu betina sudah Tuhan perintah. Patutnya begitu. Cara tanya banyak. Cari lembu betina. Cari lembu betina. Qalu atattakhiduna khuzwa. Mereka berkata, adakah engkau bermain-main dengan kami, wahai Musa? Kami bawa kisah orang mati, tak tahu siapa dia. Dia suruh ikat lembu betina, suruh sembelih. Main-main ke? Ini seorang Rasul. Nabi, bukan sembarangan.
bukan pelakon, bukan orang biasa, bukan orang jual obat. Nak lagu obat dia, Nabi yang tidak minta upah, tidak apa-apa, Nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Bani Israel tak percaya pada Nabi mereka. Ingat Nabi buat main-main. Nabi tak boleh main-main. Seorang Nabi, seorang orang tak boleh main-main. Kalau dia main-main pun main-main yang benar, bukan main-main yang bohong. Bergurau yang benar, bukan bergurau yang bohong. Tidak, tak ada main-main. Main-main kosong, tidak. Ini sifat Nabi-Nabi. Tangkap lembu mana? Mereka berkata, adakah engkau bermain-main dengan kami? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, aku berlindung dengan Allah, aku termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Menunjukkan bahawa puak ni jahil, baba, bodoh terhadap agama. Nabi Musa minta berlindung, jangan aku termasuk kalangan orang yang jahil. Ya Tuhanku, jangan engkau masukkan aku sama orang yang jahil, orang yang tak erti ni, ya Tuhanku. Aku tak masuk. Jangan masukkan aku dalam mereka. Menunjukkan kejahilan mereka, kebabalan mereka dalam perkara agama. Ya Tuhanku, jangan aku termasuk kalangan orang yang jahil, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Musa, berdoa pada Tuhanmu untuk kami. Macam Tuhan Nabi Musa seorang, bukan Tuhan dia. Ini perkataan biadab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Musa, doa untuk kami. Doa pada Tuhanmu. Qalu ud'u lana rabbaka. Doa untuk kami kepada Tuhanmu. Macam bukan Tuhan dia apa. Kita ya Rabbana ihdinas siratal mustaqim, Tuhan kita semua. Ini tidak Tuhan Nabi Musa je. Jadi ikut Nabi Musa ni bukan ikut sungguh. La ilallah untuk Nabi Musa seorang dia. Bukan Allah untuk Tuhan semuanya, tidak. Ini seni dalam ayat Al-Quran yang kita katakan. Qalu ud'u lana rabbaka. Mereka berkata, doalah untuk kami kepada Tuhanmu, wahai Musa. Patutnya ud'u rabbana, doa pada Tuhan kita semua. Ini doa untuk kami pada Tuhanmu, wahai Musa. Mahi, apa dia lembu balas mana? Lembu macam mana? Kalau suruh sembelih lembu sungguh, minta Tuhan doa lah. Lembu tu lembu macam mana? Nak lembu betina macam mana? Patutnya igak lah lembu betina macam mana pun, igak. Maka turun wahyu. Di sini Nabi doa, Nabi sebut pada sahabat pada kita, idza amartukum fa'tu mimma fa'tum wa ila na'tu anhu fantahu. Wa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Punah umat-umat zaman dulu kerana mereka pertikaikan perintah Allah. Mereka banyak tanya perintah Allah. Pertikaian perintah Allah Ta'ala. Ada orang pertikaikan hukum hudud hari ni lah, hukum kisah hari ni lah. Ada orang Islam duduk pertikaikan. Alhamdulillah hari ni orang Islam tak pertikaikan dah. Cuma hak jenis Islam kelabu je. Orang kelabu asap duduk pertikaikan. Orang Islam hari ni kebanyakannya sudah menerima Undang-Undang 35 sebagai contoh. Mereka terima. Hak nak pertikaikan macam mana ni, hak kelabu. Jangan jadi macam Bani Israel. Boleh sebut ini hukum syariat, ini hukum Islam, terima. Tak faham, terima juga. Ini adalah Islam, kita terima. Ini tak. Tak apa, orang minta penjelasan, itu dia penjelasan dah. Tapi jangan perangai hukum Allah pun nak minta penjelasan. Macam Bani Israel minta penjelasan. Lembu macam mana? Lembu betina banyak. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, Allah Ta'ala memerintah, lembu betina yang tengah antara,
yang tidak kecil dan tidak besar. Lembu dara yang sudah besar, yang sudah matang, yang tidak beranak. Mudah ke? Perangat lembu ni tengok matang, khabak lalu. Macam mana? Nak cari macam mana? Ini bukan mudah. Lembu yang sudah besar, yang tidak kecil dan tidak beranak lagi. Tak beranak lagi. Macam mana? Tidak bunting. Tidak bunting. Kalau bunting tak kecil, ada kecacatan. Lebih teruk pada nak gebang lagi ni. Lebih teruk pada nak gebang. Kalau gebang, lembu beranak dah, dia tak bunting, boleh gebang. Ini tidak. Tuhan hukumkan Bani Israel dengan hukuman yang keras bila mereka pertikaikan perintah Allah Ta'ala. La faridun wala bikrun, yang tidak kecil, yang tidak besar. Awanun, yang tidak beranak lagi, yang besar. Awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Buatlah apa yang perintah pada kamu, Tuhan kata. Faf'alu ma tu'marun. Buatlah apa yang perintah pada kamu, wahai Bani Israel. Buat faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, wahai Musa, doa untuk kami pada Tuhanmu. Tuhanmu, bukan Tuhan dia, Tuhan Nabi Musa salah. Yubayyin lana ma launuha. Terangkan apa warna dia. Tanya warna pula. Tanya warna pula. Qala innahu yaqul ila baqaratun safra'u faqa'u launuha tasurrun nazirin. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berkata, lembu betina yang kuning, terang-terang kuning. Kuning yang nyata, kuning yang jelas. Bukan sama-sama. Kuning yang jelas, yang mengembirakan siapa yang tengok. Siapa yang tengok, mengembirakan lembu ini. Suka bila tengok lembu ini. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Inna al-barra tashaba alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata, doalah untuk kami. Doalah untuk kami. Lembu itu macam mana pula? Keliru. Lembu betina ada banyak. Tanya lagi. Lembu kuning banyak. Dia ingat puasa bunda. Banyak lembu kuning. Keliru lagi. Doa. InsyaAllah kami akan dapat petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthiru al-arda wa la tasqi al-ard musallamatun la syata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka berkata, Nabi Musa berkata, Tuhan berfirman, lembu yang tidak digunakan untuk membajak tanaman, untuk menyerang tanaman. Di mana? Di negeri Arab, lembu ke unta ke, kalau di Mesir khubah, dia buh ni macam takya bulat di laga, keliling laga tu, dia arak keliling. Dia buh dati jadi naik air wat nyiram. Ni tidak digunakan untuk menggali tanah, tak guna untuk siram. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lalu mereka yang tidak siram, la syata fiha, yang tidak ada tapung sedikit pun. Tak ada belang, tak ada tapung, tak ada warna lain. Kuning mereka. Tak ada warna lain. La syata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi. Mereka berkata, sekarang maulah betul. Betul. Boleh nyakit. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lalu mereka menyembelih, hampir mereka tak dapat melakukannya. Berjumpalah lembu kepunyaan seorang anak yatim. Seorang hamba yang saleh kalangan Bani Israel. Tinggal anak seorang. Ada anak seorang. Dia tak ada harta. Ada lembu, anak lembu seko. Anak lembu. Boleh jadi ibu mampu, Allah alam. Tuhan tu begitu. Dia seorang yang saleh. Ada anak lembu. Dia ada anak. Dia rasa dia nak mati, dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku, aku jadikan lembu ini, anak lembu ini untuk anakku. Wahai Tuhanku.
wahai Tuhan, kau kesuruh lembu ni untuk anakku bila aku mati. Lembu dipelihara oleh Allah Ta'ala. Lepas diwasiat ke bini dia, bila aku mati ada anak lembu seekor, beritahu ke anak dia. Ada lembu seekor, beritahu ke anak dia. Mati sungguh. Lembu tu lepas. Setelah anak ni besar, mak dia beritahu, ayahmu ada wasiat, adalah anak lembu seekor. Lepas lama dia berapa tahun, kata lembu ni besar. Budak ni seorang yang saleh, berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ayahku meninggalkan seekor lembu, seekor anak lembu. Mana lembu ni? Allah Ta'ala datangkan lembu tu pada budak ni, pada pemuda ni, pada budak ni. Tengok lembu, lembu pemari, nampak lembu dah besar, rupanya cantik, nak jadi sebab ni. Warnanya kuning. Lalu Bani Israel pun tengok lembu ni molek, kepunyaan si anak yatim ni. Anak yatim dah perakah dah lah. Lalu minta beli. Tawarnya harga dalam 3 dinar, 3 wang emas. Wang emas tu mahal dah masa tu, nak beli. Anak ni yang sangat taat pada ibu dia, sangat taat pada ibu dia. Nanti nak balik tanya mak dulu. Tak boleh, tak boleh lagi walaupun dah mahal dah. Mak setuju tak? Dia pun balik. Untuk satu riwayat, malaikat dah ajar suruh naik harga daripada 3 jadi 6. Daripada 3 Bani Israel tangguh beli 6 dinar. Tak boleh balik tanya mak dulu, setuju tak? Sampai begitu taat budak ni. Balik tanya, lepas tu balik pula akak harga lagi, nanti balik tanya mak dulu. Dah main ulang, akhirnya harga dia mah sepenuh lembu tu. Dia lapah buang daging dia, buang kulit dia, buang perut dia, tinggal belulang saja simah. Nak kata berapa tang tak tahu lah. Mah ni berat, berapa tang mah tak tahu lah. Ni kena cari mah seberat dalam kulit lembu tu. Ini ujian pada Bani Israel dan berkat pada seorang yang saleh meninggalkan anak yang saleh. Allah Ta'ala jadikan begitu. Daripada seekor lembu, Tuhan jadikan berkat sampai mah berapa tang tak tahu. Di sinilah seorang ulama tabi'in, ulama yang belajar murid pada sahabat Nabi, menceritakan, aku menyaksikan zaman Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman bin Abdul Malik ialah khalifah Umayyah yang kaya raya, yang mewah. Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia meninggalkan berjuta-juta dinar, ratus ribu dinar, juta dinar, tinggal pesaka pada anak dia. Aku menyaksikan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang memerintah dengan adil, meninggalkan 20 dinar sahaja duit, 20 dinar sahaja, pesaka pada anak dia. Dia khalifah tapi tak mengumpulkan harta untuk diri dia dan keluarga dia, meninggalkan 20 dinar sahaja. Khalifah yang dahulu meninggalkan juta-juta dinar. Cuba aku menyaksikan anak Sulaiman bin Malik yang meninggal juta-juta dinar, selepasnya menjadi peminta sedekah. Jadi minta sedekah, harta juta-juta habis begitu saja, tak dapat dah sikit habuk, tidak ada keberkatan. Dan aku menyaksikan anak Umar bin Abdul Aziz yang menerima pesaka 20 dinar, tiba-tiba bersedekah dengan ratus-ratus ribu dinar kepada orang ramai. Allah Ta'ala berkatkan harta itu, menunjukkan orang yang saleh meninggalkan anak yang saleh, anak yang baik. Allah beri keberkatan. Ini zaman kemudian, zaman Nabi Musa ni Allah Ta'ala jadikan begitu, seorang yang saleh
meninggalkan seorang anak yatim dengan ibu yang miskin, hanya ada seekor anak lembu saja. Dengan kesabaran, dengan keberkatan, tiba-tiba dapat emas, penuh lembu seekor isi dalam bulan itu. Memang orang Yahudi dia kaya, dia boleh cari lama, dia kaya orang Yahudi ni, sejak lama dulu kaya. Setelah dapat emas seberat itu beri pada anak yatim bayar, barulah jumpa lembu tu dan cerita bagaimana nak hidup tu kita baca kemudian wallahu a'lam.